Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK 3 Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini cikgu nak bincang strategi menjawab. Okey, apakah kaedah terbaik untuk menjawab soalan melibatkan proses dalam pengajian perniagaan STPM semester 2. Okey, so fokus kita ialah soalan yang melibatkan proses. Okey. So dalam semester kedua pengajian perniagaan ada 7 tajuk yang melibatkan proses. Okey, so yang pertama ialah proses perancangan yang melibatkan 5 langkah, iaitu menentukan matlamat dan objektif, menganalisis persekitaran perniagaan, membentuk alternatif tindakan, menilai alternatif dan memilih alternatif tindakan. Okey. Yang kedua, proses pengorganisasian yang juga melibatkan 5 langkah bermula dengan penentuan objektif dan sebagainya. Okey, soalan yang tajuk yang ketiga, proses pembentukan pasukan yang 5 langkah iaitu pembentukan, peributan, penyesuaian, pelaksanaan dan penangguhan. Okey. Dan yang keempat, proses pengawalan yang melibatkan 4 langkah bermula dengan menetapkan standard, mengukur pencapaian, membandingkan pencapaian dengan standard dan membuat langkah pembetulan. Okey. Bahagian yang kelima, proses komunikasi yang melibatkan 6 langkah. Okey, iaitu bermula dengan pengantar, enkod, saluran, dekod, penerima dan maklum balas. Okey. Proses mendengar melibatkan 5 langkah atau dikenali sebagai 5M, bermula dengan menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi tindak balas. Okey, dan bahagian terakhir, proses pembuatan keputusan rasional yang melibatkan 6 langkah. Okey. Dan untuk makluman pelajar, semua ini adalah fakta khusus. Jadi bila jawab dalam exam, make sure ejaan dia betul dan mesti mengikut turutan. Proses ni mesti mengikut turutan. Okey, kalau tak ikut turutan, mungkin kamu akan hilang markah dengan banyak. Okey, so make sure ikut turutan. Soalan yang melibatkan proses ni mesti ikut turutan. Elemen mesti susun dengan betul. Okey. Alright, mari kita perhatikan contoh soalan dan apa jawapan yang sepatutnya. Okey, jenis yang pertama ni mungkin kamu diminta nyatakan atau senaraikan. Okey. Kalau soalan kata nyatakan atau senaraikan, kamu hanya perlu nyatakan fakta saja dan tidak perlu menulis sebarang uraian. Okey, just senaraikan fakta saja. Okey. Contohnya, nyatakan proses perancangan, katakan diberi 5 markah. So jawapan, proses perancangan ialah menentukan matlamat dan objektif, menganalisis persekitaran perniagaan, membentuk alternatif tindakan, menilai alternatif dan memilih alternatif tindakan. Jadi kamu sepatutnya dapat 5 markah. Kalau soalan tanya, nyatakan proses pembentukan pasukan, sama juga. Okey, bermula dengan yang pertama ialah forming atau pembentukan. Yang kedua, peributan. Yang ketiga, penyesuaian. Yang keempat, pelaksanaan. Dan last one ialah penangguhan. Okey, so susun langkah tu dengan betul. Kalau soalan kata nyatakan 5 elemen pertama dalam proses komunikasi. So jawapan kamu ialah pengantar, enkod, saluran, dekod, penerima, maklum balas. So nyatakan 5 yang pertama. So yang ni tak perlu uraian. Okey, jenis yang kedua mungkin kamu diminta uraikan. Okey, uraikan ni kena sebut langkah diikuti oleh uraian. Okey, contohnya uraikan 3 langkah pertama dalam proses pengawalan. Okey, so jawapan kamu 3 langkah pertama dalam proses pengawalan ialah menetapkan standard. Kamu dapat 1 markah. Pengurus perlu menentukan matlamat atau objektif yang ingin dicapai. Standard boleh diukur dalam sebutan kualiti, kuantiti dan masa. Jadi, 1 fakta, 1 uraian. Okey, kamu digalakkan bagi uraian yang lebih banyak. Kalau kamu tak pasti bagi uraian banyak, pemeriksa akan pilih uraian yang terbaik. Okey. Mengukur pencapaian. Langkah yang kedua, pengurus perlu mengenal pasti tahap pencapaian sebenar. Tahap pencapaian ditentukan secara berkala dan berterusan. Okey. Membandingkan pencapaian dengan standard. Fakta dia, uraian, pengurus perlu menentukan jurang antara pencapaian dengan standard. Okey, so 1 fakta, 1 uraian. Okey. Katakan kamu diminta uraikan 3 langkah pertama dalam proses pengorganisasian. Okey. 3 langkah pertama dalam proses pengorganisasian ialah penentuan objektif. Okey, ini fakta. Uraiannya, pengurus perlu mengenal pasti matlamat organisasi dan objektif penubuhan perniagaan perabot. Contohnya, okey, kalau perniagaan perabot bagi contoh. Okey. Objektif mestilah memenuhi ciri-ciri seperti spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan mempunyai jangka masa. So, 1 fakta,
satu uraian. Diikuti oleh fakta yang kedua, fakta yang ketiga. Okey. Okey, jenis soalan yang ketiga mungkin kamu diminta jelaskan atau terangkan. Okey, so jelaskan atau terangkan ni ada 3 perkara penting. Nyatakan langkah, diikuti oleh uraian dan contoh yang sesuai. Okey, jelaskan, terangkan wajib ada contoh. Okey, misalnya jelaskan 2 langkah pertama dalam proses pembentukan pasukan. Okey, 2 langkah pertama ialah 1. Pembentukan satu markah merupakan peringkat pengenalan dan penerimaan satu sama lain satu markah. Contoh, ahli-ahli dalam pasukan pemasaran produk persolekan tidak mengenal antara satu sama lain dan masih kabur tentang matlamat penubuhan pasukan ini. Nampak tak? Satu fakta, satu uraian, satu contoh. Peributan. Okey, sebagai contoh, ahli-ahli dalam pasukan pemasaran produk persolekan akan berkempen untuk menjadi ketua dan menonjolkan peranan masing-masing dalam pasukan tersebut. Okey, yang ni uraian ya. Cari contoh, jadi kamu kena bagi satu uraian. So, wajib ada satu fakta, satu uraian, satu contoh. Jadi, untuk bahagian 2 ni, mungkin kamu hilang satu markah sebab tak ada uraian. Jadi, kamu dapat 2 markah saja. Okey. Untuk bahagian pertama ni, kamu layak dapat 3 markah sebab ada fakta, ada uraian dan ada contoh. Okey. So, make sure ada 3 perkara penting dalam setiap elemen tersebut. Okey. Jelaskan 2 langkah pertama dalam proses mendengar. Okey, so 2 langkah pertama dalam proses mendengar ialah elemen dia menerima satu markah. Pendengar cuba menerima maklumat yang disampaikan oleh pengantar sama ada secara lisan atau bukan lisan. Ini uraian. Contoh, pengurus jualan mendengar alasan yang diberikan oleh seorang eksekutif jualan yang gagal mencapai sasaran jualan dengan memerhatikan bahasa badannya. Okey, so yang ni satu fakta, satu uraian, satu contoh. Okey, memahami. Pihak pendengar cuba atau berusaha mentafsir dan menganalisis maksud mesej yang diterima berdasarkan pandangan dan pengalaman sendiri. Okey. Contoh, pengurus jualan cuba mentafsir maklumat disampaikan oleh eksekutif jualan dengan mengaitkannya dengan pengalaman sendiri. Okey, suatu fakta, satu uraian, satu contoh. Okey. Okey, jenis yang ketiga, yang ni mungkin melibatkan gambar rajah. Okey. Contohnya katakan soalan yang melibatkan proses mendengar. Okey, menerima, X mengingati, Y memberi tindak balas. Okey. So X ialah apa dia? Memahami. Okey. Pihak pendengar cuba berusaha mentafsir dan menganalisis maksud mesej yang diterima berdasarkan pandangan dan pengalaman sendiri. Satu fakta, satu uraian. Y ialah menilai. Pihak pendengar mentafsir dan menganalisis maklumat berdasarkan pemahaman mereka untuk menilai kesahihan maklumat seperti benar atau palsu. Okey. So, bila jawab soalan macam ni, make sure sebut X ialah apa, Y ialah apa. Kamu tak boleh mulakan jawapan kamu. Elemen X dan Y ialah, you cannot say X dan Y ialah memahami dan menilai. Itu salah tu. Mula-mula sebut X ialah apa, ada uraian, diikuti oleh Y ialah apa, dan ada uraian. Okey. Okey, yang terakhir, soalan esei panjang. Esei panjang ni perlu ada satu fakta, 2 hingga 3 uraian dan 1 contoh. Okey, mari kita perhatikan contoh soalan. Jelaskan 5 langkah pertama dalam proses pembuatan keputusan rasional, 20 markah. Okey, so langkah mengenal pasti masalah itu adalah fakta kan? Uraian, pengurus perlu mengenal pasti masalah yang wujud dalam organisasi serta punca berlakunya masalah tersebut. Uraian 1, diikuti oleh uraian yang kedua. Pengurus perlu mengenal pasti adakah masalah itu masalah utama atau masalah sampingan. Okey, pengurus juga perlu mengkaji punca masalah disebabkan faktor dalaman atau faktor luaran. Jadi, nampak ada 3 uraian. Contoh, jualan syarikat perabot Vision Berhad merosot sebanyak 40% dan beberapa kemungkinan ialah kualiti perabot, kualiti bahan mentah, promosi kurang berkesan dan persaingan sengit. So, satu fakta, 2 hingga 3 uraian dan 1 contoh. Okey. Langkah yang kedua mengutip data. Sama juga. Okey, ada 3 uraian dan 1 contoh. Okey. Pengurus perlu mengumpul. Jadi mengutip data ni kamu guna perkataan mengumpul. Okey, mengumpul banyak maklumat berkaitan dengan masalah. Maklumat dikumpul dari sumber dalaman atau luaran. Perlu pastikan maklumat ni relevan dengan masalah yang dikena pasti. Boleh menggunakan kaedah seperti soal sedik atau temu duga. Lepas tu berikan 1 contoh. Okey. Langkah yang ketiga, menganalisis data.
Pengurus perlu kaji dan tafsir data. Okey, so guna perkataan yang lain lah, tafsir data. Jangan ulang balik menganalisis data. Okey, mentafsir data. Pastikan data yang dikumpul ni berkualiti, boleh dipercayai dan mempunyai kesahihan yang tinggi. Okey, boleh menggunakan alat seperti statistik deskriptif. Lepas tu berikan contoh. Okey. Langkah yang keempat, menjana alternatif. Pengurus perlu kenal pasti pelbagai pilihan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Caranya boleh mengadakan perbincangan atau mesyuarat. Okey, boleh menggunakan kaedah seperti sumbang, saran. Lepas tu berikan satu contoh. Okey. Langkah yang kelima, menilai alternatif. Okey, perlu menganalisis alternatif yang dikenal pasti dengan cermat dan kritikal. Buang alternatif yang tak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Pengurus boleh menggunakan kaedah seperti tulang ikan atau pokok keputusan. Okey, so menilai maksudnya kita cuba kenal pasti apa kekuatan dan kelemahan. Okey, contohnya pengurus menggunakan kaedah pokok keputusan untuk mengenal pasti alternatif terbaik yang boleh menyelesaikan masalah kemerosotan jualan perabot. Okey, so setiap langkah kamu akan dapat 4 markah. Okey. Okey, jika perlukan maklumat tambahan, bolehlah kamu rujuk laman web cikgu, iaitu cikgukartik.blogspot.com. Okey, ada banyak maklumat yang boleh bantu kamu untuk skor dalam pengajian perniagaan. Harap kamu suka apa yang cikgu sampaikan di sini. Jangan lupa subscribe, like dan share dengan kawan-kawan. Jika ada sebarang komen ataupun pandangan, bolehlah kamu kemukakan dalam bahagian komen ya. Cikgu akan jawab secepat mungkin. So, good luck for your exam. Bye.